Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terafa'akan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Minhajus Salam berkaitan dengan puasa. Kita habiskan puasa malam ni, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa, senang aja tu. Kita dah bahas 3 perkara yang membatalkan puasa. 10 perkara, muka surat 81 tu. Jawi muka surat 26. Rumi 81, Jawi 26. Iaitu ada disebutkan 10 perkara yang membatalkan puasa, yang kita dah bincang sebelum ni, bulan lepas. Apa dia? Yang pertama, masuk sesuatu ke dalam rongga, daripada segala lubang yang terbuka, hidung, mulut, telinga, kemaluan, maka batal puasa. Dah bincang dah. Kemudian muntah dengan sengaja, keluar dekat mulut lah, dia panggil muntah, pun membatalkan. Tapi kalau tak sengaja, muntah tadi tak batal, dah bincang dah. Yang ketiga, jima' bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh dengan sengaja. Kalau tak sengaja, mana boleh tak sengaja maka bersetubuh dengan sengaja batal. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja, seperti dimain-mainkan akan zakarnya dengan seumpama tangan. Keluar mani dengan sengaja. Atau dengan bersentuh kulitnya dengan kulit seumpama perempuan, atau keluar ia dengan bercium-cium, atau dengan berpeluk-peluk. Jika ada ia telah beradat keluar maninya dengan yang demikian, itu yang keempat ni, iaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Walaupun apa disebut contoh-contoh ni, apa cara sekalipun, kalau mengeluarkan mani dengan sengaja, maka batal puasa. Batal dan berdosa lah, sebab sengaja. Jika tak sengaja, mungkin sebab bermimpi, maka tak batal. Yang batal sengaja. Semua ni, kata kan, semua contoh yang dia bagi tadi ni, semuanya sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Kalau sengaja baru batal. Berbeza dengan jima' yang ketiga. Jima' batal puasa walaupun tak keluar mani. Yang nombor 3, jima' batal puasa walaupun tak keluar mani. Yang keempat, keluar mani walaupun tak jima'. Bezanya, jima' batal puasa dan kena 60 hari kena bayar kiparat. Okey.
Itu dia. Itu yang keempat. Yang kelima. Apa lagi yang keempat? Oh, sikit. Yang keempat satu lagi, itu mazhab Syafi'i kita. Pada mazhab Maliki, tetap batal puasa sama ada sengaja atau tak sengaja, mimpi atau tak mimpi, batal juga puasa. Jadi kita pada mazhab Syafi'i disunatkan untuk qada apabila keluar mani dalam keadaan tak sengaja. Kan tak sengaja kan tak batal, sengaja baru batal. Kalau sengaja berdosa, batal dan kena qada. Kalau tak sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal dan tak berdosa. Walaupun macam tu, sebagai meraihkan mazhab Maliki, sunat qada juga. Meraihkan aja. Cuma kalau tak nak, kan tak batal sebab tak sengaja. Selesai. Apa dia? Fidyah tu kalau bising aku. Fidyah tu kalau apabila ditangkap juga. Macam nak tutup ni? Okey, fidyah ni apabila jima' tadi bersetubuh di siang Ramadan, maka kena dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja, tak kena. Contohnya dia ingat malam lagi, sedangkan dah subuh, maka berlaku persetubuhan, yang itu tak kena. Tak perlu 60 hari puasa. Kalau sengaja kena. Oh, kalau tak kena. Jika keluar mani dengan sengaja ataupun tak sengaja, sama je. Sengaja ataupun tak sengaja, keluar mani, tak ada apa-apa bayar, cuma wajib qada sahaja. Qada sehari. Jika sengaja, batal puasa dan berdosa. Kalau sebab sengaja kan. Dan qada. Jika tak sengaja, batal puasa. Bukan. Jika tak sengaja, tak batal. Maksud mimpi tadi kan. Tak batal dan tak kena qada dan tak berdosa lah. Takut tukar pula. Ada beza dengan jima'. Ada beza. Maknanya tak ada kena fidyah nak kena bayar ke, ataupun tak ada kena kifarah yang nak puasa sampai 60 hari ke berturut-turut, tak ada. Okey. Yang kelima. Gila. Yang kelima gila. Dan jikalau ada ia di dalam satu lahzah, satu detik, satu saat, yang singkat, yang pendek sekalipun, gila. Jika dia gila ni panjang cerita ni sebenarnya. Jika dia tu gila, walaupun satu saat dia gila, dia tengah siuman, tiba-tiba gila, lepas tu siuman balik, puasa batal. Puasa dia batal. Dia berbeza dengan pitam. Pitam nombor 6. Yang nombor 5 ni gila. Gila ni sikit je, datang sikit je batal lah. Satu saat je. Ada orang sawan tu dia sedar macam gila tak? Sawan. Dia adik-beradik apa? Dia dekat dengan apa sawan? Dia dekat dengan gila ke dia dekat dengan pengsan? Pengsan apa dia menggelupur tak? Selok. Tahulah. Dia mana lagi dekat sawan tu? Dekat dengan gila tak? Saya rasa gitu ke dekat dengan apa? Mana lagi dekat? Dia dekat dengan pengsan. Pengsan apa dia menggelupur? Kan sawan kan dia begitu tak? Menggelupur. Tu bukan tak. Tapi kalau nak kata gila, tak hilang akal. Dia hilang akal lah. Masa tu aurat dia terselak apa semua, mana dia malu lah. Macam orang tak ada akal. Tu saya rasa sawan ni dekat dengan gila. Kalau rasa salah kena bagi tahu lah. Dari sudut sawan tu apa benda, dia lebih dekat dengan apa? Dia lebih dekat dengan pengsan. Sebab pengsan atau pitam itu tak batal. Sebab tu nak tengok dekat dengan mana. Dia tak pengsan, tapi dia sedar tak? Sawan sedar. Bukan, sawan lepas sawan tu memang dia sedar. Ketika sawan dia tu dia sedar. Cuma dia tak boleh kontrol.
Dah sedar tu ada dua maksud. Sedar tu maksud tak tidur. Satu lagi sedar maksud tak tidur tu yang celik mata. Sedar lagi satu maksud siuman. Sedar maksud apa ni? Tak tidur. Tu tak payah cerita. Kita maksud sedar tu siuman tak? Ketika dia sawan tu adakah dia siuman? Maksud siuman tu dia boleh fikir tak? Ataupun dia boleh apa-apalah ketika tu. Tak sedar kan? Tak siuman lah. Memang dia sedar dari sudut tak tidur. Tapi dari sudut siuman atau tidak, dia tidak siuman. Akal dia tidak sedar, akal dia tidur. Saya rasa gitu. Jika tak betul gitu, kita boleh hejah baliklah hukum tu. Jikalah sawan itu adalah macam gila, tak ingat apa-apa langsung, maka batal puasa. Apa? Latah tak kena. Latah tak sama dengan sawan. Tak sama latah. Latah ni dia ada lagi akal dia. Cuma dia tak boleh kontrol mulut. Kan? Dia tak boleh kontrol. Akal dia ada. Tapi dia tak boleh kontrol atau pergerakan dia tak boleh kontrol. Tapi akal dia ada. Kalau sawan, akal langsung tak ada. Dan tak boleh kontrol. Latah ni kan dia keluar kat mulut. Lepas tu dia bergerak. Bergerak. Tak kisahlah selak ke apa ke. Keluar habis semua tu waktu tu. Betul. Dari sudut dia macam tak sedar, tapi dia sedar, cuma dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol. Beza dengan sawan dia tak boleh kontrol dan tak sedar. Jadi dia lebih dekat dengan gila lah. Kalau begitulah, betul lah kajian saya ni, maknanya sawan batal puasa. Walaupun 1 saat. Satu saat batal puasa. Tiba-tiba dia kata, ada sawan, boleh fikir lagi. Maka cancel baliklah hukum dia. Saya selalu sawan, tapi boleh fikir. Cuma macam latah tadi, bergerak je. Tapi akal boleh fikir lagi, cuma tak boleh kontrol. Kalau macam tu, maka tak batal puasa. Tapi rasa sawan habis lah. Ngelih helio. Lepas tu pula gigit. Apa dia panggil? Kacing gigi. Lepas tu pula kalau ada aurat terselak tak kira dah. Lepas tu gitu. Gigit lidah tu yang boleh putus tu. Kalau dia ada akal, takkan dia gigit lidah dia sakit. Akal dia habis dah tu. Tahulah. Rasanya ya dah. Tak sedar diri langsung dah rasanya. Okey? Tu gila. Dia berbeza dengan pitam. Tengok nombor 6. Pitam sepanjang hari daripada fajar sadiq sampai maghrib. Pitam sepanjang hari daripada fajar sadiq tu subuh sampai maghrib tu maghrib. Maknanya waktu puasa tu kan daripada subuh sampai maghrib. Sikit pun tak ada sedar. Semua pitam ataupun pengsan ataupun koma, boleh juga. Koma, pitam, pengsan. Yang mana sepenuh hari, bermula daripada subuh sampai maghrib. 1 saat pun dia tak ada sedar. 1 saat pun dia tak ada sedar. Maka batal puasa dia. Mari kita tengok satu-satu. Kalau dia pitam, koma, pengsan, sepanjang dia ada tersedar 1 saat je siang hari, maka sah puasa dia. Kalau dia langsung tak sedar sepanjang hari daripada subuh sampai ke maghrib, tak sah puasa dia. Jika dia celak mata pukul 1 tengah hari, 1 saat, tidur balik, tak bukan tidur, pitam balik, pengsan balik, koma balik, maka sah puasa. Jadi yang katakan ni pitam sepanjang hari daripada fajar sadiq sampai maghrib ni, maksudnya langsung tak sedar walaupun 1 saat di siang. Pengsan, kita panggil pengsan tak? Pengsan. Nak panggil pitam macam lama sangat. Pitam ni sejam 2 kot ataupun berminit je. Tak apalah, gunalah bahasa apa pun. Nak panggil koma boleh tak kalau sehari? Kalau daripada pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam, boleh tak panggil koma? Tak layak dipanggil koma. Hanya layak dipanggil pengsan aja.
Kalau 5 hari, koma. 3 hari, koma hari. Maksimum pengsan berapa hari? Sehari. Sehari kot lah. Itu ikut bahasa lah. Okay. Jadi kalau dia berbeza dengan tidur sepanjang hari. Tidur pukul 5 pagi, bangun pukul 8 malam. Oh, seronok hidup dia. Bangun buka puasa. Sah. Sah puasa. Bukan bermakna boleh buat. Mesti kita kata, habis semayang macam mana? Kita bukan bicara semayang. Kita bicara puasa. Nak bicara semayang, cerita pasal semayang lah. Dia tak semayang dosa ke? Kena kotak. Tapi kita cerita puasa. Dia tidur pukul 5 pagi, makan, tidur 5 pagi. Bangun pukul 8 malam. Makan lagi. Ambil. Okay. Itu kalau tidur. Macam mana kalau dia koma ke pengsan tadi sebelum subuh? Sebelum subuh, kita sebut tadi, sebelum subuh dia koma ke pengsan, pengsan lah. Sebelum subuh, dia sedar, dia bangun lepas maghrib. Tak sah puasa dia. Okay. Walaupun dia niat pun tak sah puasa dia. Sebab satu saat pun dia tak ada hidup ataupun sedar ketika siang Ramadan tu. Bukan Ramadan aja. Bab ni. Bukan bulan Ramadan pun sama. Puasa sunat ke, puasa qada ke, sama aja. Bukan Ramadan semata-mata. Ada satu lagi, dia pengsan tadi selepas subuh. Lepas sahur-sahur, solat subuh, pengsan. Dia sedar lepas maghrib. Sah. Lepas subuh, siap sembahyang subuh lagi ke? Tak kisahlah. Yang penting lepas subuh lah. Lepas dah masuk subuh, dia pengsan. Dia sedar-sedar lepas maghrib. Sah. Sebab dapat satu saat tadi. Satu lagi, dia pengsan sebelum maghrib. Dia pengsan sebelum maghrib. Dia sedar lepas subuh. Terbalik. Tadi dia pengsan selepas subuh. Sedar lepas maghrib. Sah kan? Yang ni terbalik. Dia pengsan sebelum maghrib. Sebelum buka puasa. Sebelum maghrib. Dia pengsan. Sedar lepas subuh. Lama tak? Boleh tak kita kata gini? Sah kalau dia niat sebulan. Sebab apa? Sebab kalau dia pengsan sebelum maghrib, dia sedar lepas subuh, siang tu dia ada, bukan satu saat, berjam-jam dia ada. Dia mesti gini, kaedah dia gini je. Orang puasa ni, yang untuk orang pengsan ni, dia mesti ada di siang tu walaupun satu saat. Sedar. Jadi dalam kes tadi, dia pengsan sebelum maghrib. Tak apalah bab maghrib tu. Kalau dia pengsan sebelum maghrib ketika puasa, maknanya dia sah dah puasa dia hari tu. Walaupun dia tak buka puasa. Dan esok hari dia sedar lepas subuh. Soalannya kalau kata sah, soalannya masa bila dia niat? Niat malam. Kalau Ramadan kan niat kan malam. Dia mana nak niat malam, dia pengsan sebelum maghrib. Dia sedar lepas subuh. Itu yang kata tadi, jika dia niat sebulan, kira sah lah. Sebelum subuh, selesai masalah. Selesai sebelum subuh, dia kena niat puasa. Sebelum subuh, selesai masalah. Dia sedar sebelum subuh, dia niat puasa, masuk subuh, selesai. Poin dia, kaedah dia senang je. Dia kena ada satu saat sedar ketika siang, cukup lah. Itu je. Kona lah komando pun soalan dia, mesti siang Ramadan, siang puasa tu dia mesti sedar walaupun satu saat. Tak kisahlah dia awal ke dia akhir ke di mana-mana pun. Walaupun dia sedar lepas sedar pengsan balik ke tak kira. Yang penting satu saat dia dapat. Atau satu lahzah. Okey, satu lagi, kalau macam mana dengan hukum kalau dia koma lah kita katakan. Koma yang mana doktor kata tak ada harapan ni nak sedar koma ni. Sebab dia pakai apa dia panggil tu? Bukan oksigen. Bantuan hidup tu. Alat bantuan hidup. Betul ke? Kalau tak pasang alat tu dia mati. Pernafasan. Alat bantuan tu. Jadi kalau katakanlah dia pakai alat bantuan hayat tadi tu, nak hidup tu,
dan doktor kata dia tak ada harapan sembuh dah ni. Kalau cabut ni dia mati. Apa perlu dia buat untuk dia puasa dia? Maka puasa dia memang tak sah lah. Kalau dia 1 hari penuh tadi, dia tak dapat walaupun 1 saat. Jadi, adakah dia tak wajib puasa? Wajib. Sebab, adakah dia tak wajib puasa? Dia kira sakit yang tak ada harapan sembuh. Dia tak wajib puasa. Tapi dia wajib fidyah. 1 hari secupak. Kalau dia koma dalam keadaan tak ada harapan untuk sedar, maka tak ada dah puasa untuk dia, tak wajib puasa, tapi wajib fidyah. 1 hari secupak. Tapi kalau dia koma tadi, akal dia langsung tak berfungsi. Yang tadi akal ada. Macam mana tu doktor je lah tahu. Akal ada tadi, cuma tak ada harapan untuk sedar. Yang ni akal pun tak ada dah. Maksudnya tak ada harapan sedar dan akal pun tak ada. Macam mana? Akal pun tak ada. Maka kalau akal tidak berfungsi, dia bukan mukallaf, tak wajib puasa, tak wajib fidyah, semua tak wajib. Sebab tak ada akal. Bila tak ada akal, bukan mukallaf. Macam orang gila. Mana wajib puasa, mana wajib fidyah? Kena tahu kat benda tu. Nampak? Kadang-kadang yang orang gila, kejap tak gila pun kena belajar. Macam semua kena belajar. Pitam biasa sekejap, kan? Pengsan lama sikit. Koma berhari-hari, kan? Kalau mati, dia panggil habis lah. Kalau mati akal tu. Koma yang paling lama berapa tahun sedar kembali? Koma yang paling lama dalam sejarah 17 tahun. Itu sedar balik. Koma yang paling lama dan mati 42 tahun. Tidur yang paling lama Ashabul Kahfi 309 tahun. Okey, selesai. Yang ketujuh bahawa futur, iftar, buka puasa, dan bahawa futur, buka puasa dahulu, sebelum, daripada tahqiq masuk matahari. Tahqiq tu yakin sungguh. Yakin sungguh. Tahqiq tu yakin. Jadi dia buka puasa sebelum yakin masuk matahari. Masuk matahari tu maghrib, tenggelam. Masuk matahari, terbenam. Kan matahari masuk kan, terbenam kan. Maghrib lah mudah kata. Jadi dia buka puasa sebelum dia buka puasa. Sebelum tahqiq, yakin dia masuk matahari, sebelum maghrib. Dia buka puasa sebelum maghrib. Ataupun dia buka puasa sebelum yakin maghrib. Tahqiq tu yakin boleh. Dia buka puasa sebelum dia yakin maghrib. Dengan maksud yakin tu macam mana? Jika ada ia matahari itu terpandang baginya. Dia nampak matahari tak terbenam lagi, dia buka puasa. Dia nampak matahari tak terbenam lagi tu dengan yakin. Tu nampak matahari tu. Tu matahari, dah terbenam lagi. Tapi belum terbenam, baru sikit. Maknanya belum maghrib lagi lah. Dia iftar, batal puasa, batal puasa. Sebab kita cerita tentang perkara yang membatalkan puasa. Gitu je lah, dia sebut lah. Dengan yakin. Jadi kalau katalah nampak matahari tak terbenam lagi, dia iftar, batal puasa. Dan dengan kuat zannya, bukan yakin lah. Jika tiada nyata baginya oleh matahari itu. Dia buka puasa dengan sangkaan kuat, belum lagi maghrib. Apa beza dengan tadi? Tadi yakin, yang ni sangkaan kuat, zon. Contohnya, kalau dia buka puasa dalam keadaan dia tengok matahari duk terbenam, belum lagi, sikit lagi, belum lagi. Maknanya belum maghrib, dia pun buka puasa, iftar. Maka batal puasa. Ataupun dia tak tengok matahari. Dia zon contoh tengok jam. Tengok jam pukul 7. Maghrib 7:09. Dia buka pukul 7. Batal tak puasa? Batal puasa. Sebab apa? Apa beza dua ni? Bezanya adalah yang dia tengok jam tu dia bukan yakin tak masuk waktu lagi. Yakin ke?
Bukan, dia tengok jam pukul 7. Tak masuk waktu lagi, dia buka puasa. Itu bukan yakin, itu dia panggil zon. Yakin tengok dengan biji mata. Tu je nak bezakan. Zon adalah sangkaan kuat. Ataupun azan dekat masjid. Yang mana azan kat masjid tu memang tepat lah. Biasa azan. Tiba-tiba kat masjid tak azan lagi, dia buka puasa. Maka batal puasa dia. Sebab apa? Zon, sangkaan kuat bahawasanya dia buka puasa sebelum maghrib. Bukan yakin ke? Zon. Sebab yakin tengok matahari. Dia tak tengok matahari, dia tunggu azan. Begitulah yang lain-lain. Okay? Maka kat situlah. Okey, ada satu lagi. Macam mana kalau syak 50-50? Zon ni sangkaan kuat. Yakin tu tengok matahari, belum terbenam, buka puasa, batal. Yang kedua, dia sangkaan kuat, tak masuk lagi dengan tengok jam, buka puasa, batal puasa juga. 50-50. Masuk ke tak tahu masuk, buka puasa, batal juga. Sebab asalnya tu siang. Maknanya dia kena yakin masuk waktu baru boleh buka. Ada lagi keadaan, beberapa keadaan. Jam. Maknanya jam tu mati pada pukul 7.30 malam. Macam itulah ayat dia. Jam tu mati 7.30 malam atau 7.30 pagi lah. Jam mati 7.30 pagi. Itu bukan mati. Macam mana? Kalau jam mati ni, tak faham. Jam mati pukul 7. Dia pun buka puasa gitu. Okey, lepas tu dah pukul 7 tu dah buka puasa ke belum? Itulah saya sebut tadi, jam mati 7.30 lah, dah buka puasa mestilah 7.30. Kenalah bagi contoh terus. Jam mati 7.30. Gitu, 7.30 pagi. Tapi kita tengok 7.30 malam. Masa tu waktu malam. Macam tu buatlah contoh terus. Okey. Tiba-tiba kita tengok 7.30. 7.30 dah maghrib dah. Padahal dia mati 7.30 pagi lagi. Kita tak perasan. Kita pun tengok 7.30, kita makan. Okey. Soalannya batal tak batal puasa je? Tengok masa tu dah masuk ke belum? Yang betul. Hakikatnya dah masuk maghrib ke belum? Hakikatnya. Mana tahu, kita tahulah. Sebab siapa yang buat masalah. Masa dia pun makan pukul 7.30 tengok jam tadi. Tengok, mati. Mati tengah makan lah ni. Okey, soalannya, adakah batal puasa dia? Bukan, adakah sah atau tidak puasa dia? Nak kata sah atau tidak, nak tanya dulu. Itu pukul berapa yang sebenar? Pukul apa yang sebenar? 5 petang. Batal lah puasa. Makan. Sebenar pukul 8 malam. Sah lah, dah pukul 8. Okey. Itulah kata yang sebenar. Jawablah dulu tadi. Okey, dia makan pukul 7.30, dia tengok 7.30 dia makan. Allah, jam mati. Okey, sekarang ni sah tak puasa dia? Okey, sekarang pukul apa? Lagi berapa minit? Sekarang dah maghrib ke belum? Belum. Belum, batal lah. Dia belum makan. Senang aja. Dia makan belum. Itu tak sengaja. Dia sengaja. Dia tak sama dengan dia puasa, rasa haus ya Allah, haus. Lepas tu dia puasa ni. Dia tak ingat. Dia pergi buka petak air, gok. Allah, aku puasa. Tu tak betul. Nampak apa beza dia? Cuba fikir. Kalau fikir pun nampak beza dia. Tak sama tu. Ataupun Allah, lapar perut. Biasa dia basuh rumah, pergi dapur dulu. Masuk rumah, bokok saji. Ada nasi. Puak. Nambah. Minum air, gok. Nyanda. Betul? Allah, aku puasa hari ni. Tak betul. Apa beza dengan yang tadi tu? Yang kata, 7.30 dah. Puak. Tengah-tengah makan. Allahu Akbar. Tengok jam lah. Tadi aku makan tadi, rupa-rupanya lagi 2-3 minit. Nak masuk maghrib. Belum maghrib lagi. Maka itu batal. Apa beza dia? Macam mana? Yang tadi, yang ni, dia niat tak nak buka puasa. Masih dia makan yang pukul 7.30 yang tengok jam salah tadi. Niatlah nak buka puasa kan? Sengaja tak makan. Sengaja dia makan, puak tu sengaja, dan dia niat nak buka puasa lah kan? Sebab dah 7.30. Rupa-rupanya salah, bukan 7.30. Maka batal puasa. Yang dia pergi buka dapur tu, dia niat tak nak buka puasa. Dia pergi tengah hari, dia buka saji, dia makan. Dia niat nak buka puasa.
Tak, sebab tu tak batal. Nampak beza? Biasa hari pertama Ada je hari ke-8 pun. Nampak beza? Ada orang silap-silap tau. Tersilap kat situ. Dia pegang kurma. Tunggu azan ni. Tiba-tiba je kawan dia pasang ringtone, pasang apa yang azan tu, bukan ringtone, azan tu yang Sabahnya ke yang mana-mana negeri lain yang 2 minit 3 minit. Yang KL lah, yang KL. Wilayah persekutuan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dekat Kuantan lambat 2 minit. Dia pasang yang itu. Tiba-tiba je masuk tak je Allah. Dia macam ni dah standby. Allahu akbar, Allahu akbar. Puak gong-gong. Hak ni bukanlah. Dah telat. Tak apa, tak batal, tak sengaja. Kejap. Betul ke tak sengaja? Tadi dia niat tak nak buka puasa? Niat. Dia sengaja tak makan? Sengaja. Batal lah. Cuma berdosa tak? Baru tak berdosa. Tak berdosa, tapi wajib qada dan batal puasa dia, cuma tak berdosa. Tapi kalau tengok lagi 2 minit ni. Makan ajalah dengan sengaja. Batal tak puasa? Batal. Berdosa tak? Dosa. Dia beza dekat berdosa atau tidak je. Yang buka puasa, dia silap tengok jam, dia makan. Lepas tengah 2 minit dah makan, baru azan. Allah, aku makan awal. Maka sengaja tak dia makan tadi untuk buka puasa? Untuk buka puasa. Dia tak sengaja dengan maksud dia salah tengok jam. Maka tak berdosa. Puasa batal. Dia pergi samakan dengan siang hari tu ambil. Itu langsung tak ingat puasa. Berniat nak buka puasa pun tidak. Kosong dalam kepala dia. Tahu lapar perut. Itu dia makan tu. Tak sama tau. Yang ni aku berniat nak buka puasa. Sebab dah pukul 7.30 dah ni. Puak makan. Tengok-tengok tak masuk lagi maghrib. Tapi dia niat nak buka puasa dah, maka batal. Dia bukan nama tak sengaja. Itu namanya tak sengaja tengok jam tersalah. Bukan tak sengaja makan. Bukan tak sengaja buka puasa. Sengaja buka puasa kerana tersilap tengok jam. Tapi buka puasa tu sengaja. Yang tengah hari tadi tu tak sengaja buka puasa kerana terlupa sedang berpuasa. Maka tak batal. Nampak beza dia? Ada orang tersilap, benda macam tu je, benda simple je. Tapi orang boleh tersilap. Jadi yang ini, yang ketujuh, bahawa futur iftar, buka puasa dahulu sebelum tahqiq masuk matahari, dah selesai, dengan yakinnya jika ada ia matahari itu terpandang baginya, dan kuat zannya jika tiada nyata baginya oleh matahari. Tengok jam. Termasuk juga jika syak 50-50, dah buka ke belum, dah ke belum, puak makan, batal juga. Yang ke-8, dalam hutan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia pun dia tengok jam ke apa, kan tak beritahu tu. Macam mana dia boleh tahu dah buka? Ada radio, lari kita ni gym mana pasal radio ni? Dia tak boleh. Dia yakin dia tak boleh. Dia mesti, dia panggil ijtihad. Ijtihad ni ada bukti. Dia tak boleh, aku yakin, aku telah yakin telah buka puasa, telah maghrib, tak boleh. Dia kena ijtihad. Ijtihad ni dia kena tengok apa yang dia ada ilmu lah. Tengok. Gelak dah ni. Kalau ikutnya dah ni, tak apa. Kan? Tapi dia tak boleh yakin bodoh-bodoh, dia tak boleh. Kalau macam contoh, kalau macam sahur, dah subuh atau tidak, mungkin kokokkan ayam. Biasa ayam ni kokok, kalau dia kokok ni makna subuh lah ni. Kalau kita yakin macam tu, boleh pakai. Kalau itu dalam masalah maksudnya boleh pakai, maksudnya bila kokok je stop makan. Tu maksudnya lah. Ataupun boleh juga bercangkul kalau lautan dia cangkul. Dia memang try dah, dia bercangkul daripada asar. Kenapa saya kata daripada asar? Daripada asar boleh tengok matahari. Pacak kayu, matahari bayang-bayang tu memanjang kan. Bila sama panjang dengan kayu yang dipacak, maka dah masuk asar. Okey. Dia pun sembahyang asar. Bila dia sembahyang asar, dia pun cangkul. Contoh, cangkul, siaplah berapa besar tanah ni, masuk maghrib. Okey. Esokkan hari, lusa ke, dia dah biasa buat gitu, dia bercangkul cukup besar tu, terus buka puasa. Aku biasa dah, kalau habis banyak ni bercangkul, memang dah masuk maghrib. Boleh buat.
Tapi mesti kena ada ijtihad tadi. Dia tak boleh yakin bodoh-bodoh gitu, tak boleh. Dia kata, dia masuk hutan. Apa dia nak tengok apa? Biasa tengok apa? Apa sahaja. Dia jahit, katalah dalam hutan dia jahit. Bermula asar dia jahit. Siap je baju kurung, boleh tak? Baju kurung, siap dengan baju Melayu lah. Siap je baju Melayu dia jahit pakai tangan, contohlah. Memang akan masuk maghrib. Dia memang try banyak kali dah, memang jadi. Siap satu baju Melayu dia jahit, masuk maghrib. Maka tiba-tiba dia jahit, siap je terus buka puasa. Boleh. Sebab dia yakin, siap je baju mesti. Begitulah. Ataupun harimau. Harimau pukul 7.15 mesti lalu kat ni. Dah try banyak kali dah. Memang harimau tu pandai dia. Tiba harimau tu lalu, boleh buka puasa. Macam tu. Dia mesti kena ada. Takut-takut takut harimau yang buka puasa makan dia. Cuma nak bagi tahu dia tak boleh. Kalau dalam penjara, dalam hutan, tengah padang pasir, tengah laut, dia tak boleh yakin bodoh-bodoh. Faham yakin bodoh-bodoh? Dia kena aku tengok bulan, aku tengok matahari, aku tengok bintang. Kena gitu. Aku tengok kompas, aku tengok jam. Kalau ada jam lah, aku tengok benda ni, maka yakin. Tapi yang sebenarnya belum tentu. Tapi dengan kajian dia tadi, dia kata dah masuk waktu makan. Sah. Tak ada masalah. Kecuali lepas dia makan-makan, terbukti rupanya dia makan awal, dapat tahu, maka baru tak sah balik. Tapi kalau tak tahu sampai ke malam, sampai ke sudah, sah. Dalam penjara macam tu juga. Macam mana nak tahu dah buka puasa ke tidak? Kalau warden tak bagi tahu, katalah tak bagi tahu, ataupun kita kena tangkap di Thailand kan, macam mana? Bulan Ramadan puasa, nak tengok macam mana? Nak tanya dia sekarang macam mana? Sama lah juga. Sama lah juga. Macam mana agak-agak dia nak tengok? Ini nampak cahaya ke? Tengok apa ke? Tengok ke? Cubalah dia buat menulis ke? Aku tulis, kalau habis 10 muka surat mengarang, mesti dah masuk. Buatlah apa-apa. Dia mesti kena ijtihad. Dan kalau lepas dia ijtihad tu, lepas dia buat sesuatu tu, dan dia buka puasa, dan dia tak tahu sampai ke kiamat, sampai kiamat tak tahu, sah. Kalau dapat tahu lepas pada tu, rupanya dia buka awal ke apa, tak sah. Qada. Okay. Yang ke-8. Kedatangan murtad keluar Islam pada orang yang puasa. Kita minta lindung dengan Allah daripadanya. Ni wal-iyadhu billah ni. Wal-iyadhu billah ni. Kedatangan murtad pada orang yang puasa. Wal-iyadhu billah. Dan kita minta lindung dengan Allah daripadanya. Itu asalnya. Okay? Kedatangan murtad. Kedatangan murtad. Macam mana? Murtad lah. Keluar Islam. Dia keluar Islam. Tengah-tengah puasa, keluar Islam. Batal puasa. Rasa tak ada benda nak bincang panjang kot. Dia dah murtad tu, batal. Bukan batal puasa je. Pahala puasa batal. Bukan pahala puasa batal je. Semua amalan yang dia buat ketika Islam, semua batal. Pahala batal. Kalau dia masuk Islam balik pun, pahala tak dapat balik. Katalah 40 tahun, dia banyak buat pahala, banyak sedekah, berjuta ada sedekah. Sembahyang, tahajud, apa, berlambak pahala dia. Katalah gitu kan. Kemudian dia murtad, sehari. Esok tu dia masuk Islam balik. Semua 40 tahun tadi, habis. Dia tak kena qada. Yang 40 tahun tu. Cuma pahala tu terhapus. Dengan murtad, pahala terhapus. Dia tak sama dengan orang kafir asli. Orang yang kafir asli, kafir original, dia banyak dosa dalam kafir, masuk Islam, terhapus semua dosa. Pak, terbalik. Dan kalau kata orang kafir, ketika dalam kekafiran dia ada buat kebaikan, dia tolong orang, dia sedekah ke apa, maka adalah pahala dia. Tapi pahala dia tak masuk akaun, tergantung. Jika dia masuk Islam je, pahala yang dia buat kecil-kecil, apa-apa dia tolong orang, apa semua tu, semua masuk akaun dia bila dia masuk Islam. Tak sama dengan orang murtad. Orang murtad menghapuskan pahala. Masuk Islam daripada kafir, mengembalikan pahala. Good. Murtad menghapuskan pahala, masuk kafir, Islam jadi kafir, menghapuskan pahala. Kafir masuk Islam, kafir asli kafir original masuk Islam, mengembalikan pahala ketika dia buat dulu. Kafir. Yang ke-9, kedatangan haid dan nifas atau nifas. Datang haid ke nifas, terus batal puasa. Datang je terus batal puasa. Walaupun datang, kalau nifas tu datang 1 saat je, 1 lahzah, batal puasa. Kalau haid, sekurang-kurang 24 jam lah.
batal puasa. Walaupun ujung-ujung tu macam mana? 7.15 buka puasa, maghrib. 7.14 keluar haid, batal puasa. Rugi tak? Nak rugi tak rugi, batal puasa. Walaupun ujung-ujung. Kalau awal-awal sahur, elok-elok, tiba-tiba pukul 8 haid. Sedap makan, boleh makan tak? Tak rugilah. Istilahnya rugi tak rugi. Tapi kalau datang haid tu lagi 2-3 minit, tengah buah air tebu. Nak buka puasa? Tengah tengok, sedap-sedap ni. Tiba-tiba rasa lain macam. Jadi cek, Allah, haid keluar. Lagi seminit nak buka puasa, haid keluar. Batal walaupun seminit. Jangan buat tak nampak pula. Buat tak nampak. Azan je, makan, lepas tu pergi cek, ada haid. Lepas tu buat dosa haram, dosa besar. Dia kena qada hari tu. Dan ke-10, yang terakhir. Beranak yang serta ia dengan basah. Yang ke-10 adalah beranak. Beranak ni melahirkan lah. Yang ke-10 adalah beranak. Beranak dengan basah. Bukan beranak kering, beranak basah. Maka dengan beranak basah tadi, batal puasa juga. Ada ke beranak kering? Ada. Keluar kat tingkap. Buat benda. Darah kat atas, tak batal. Keluar, tak ada masalah. Jadi ni batal beranak serta ia dengan basah. Macam mana? Kalau beranak, ada ke yang tak basah? Katalah ada, maka tak batal. Kalau ada tulis dalam kitab, mana ada yang berlaku. Cuma kita aja yang tak pernah jumpa. Tapi memang ada berlaku. Kalau tulis dalam kitab, mesti ada berlaku. Jarang-jarang sejuta dalam satu, tetap berlaku. Kalau sebab tu dia tulis dalam kitab. Dan barang siapa membatalkan puasanya, siapa yang batalkan puasa di dalam bulan Ramadan, dia batalkan puasa dalam bulan Ramadan, batalkan dengan sengaja. Satu, atau lupa ia akan niat pada malamnya. Malam lupa niat. Niat Ramadan kan malam, dia lupa nak niat. Okey, bila lupa niat, tak sahlah puasa. Bila dia buka puasa sebelum maghrib, tak sah juga puasa. Sama je. Bezanya lupa niat ni daripada awal lagi dah tak sah. Masuk subuh tak sah terus dah. Sebab dia tak niat malam. Kalau yang buka puasa membatalkan puasanya siang Ramadan, yang itu dia puasa dulu lepas tu batal. Okey, 2. Di sebenarnya ada satu lagi. Ada satu lagi sebenarnya. Oh, yang ketiga, yang dia demikian lagi tu yang ketiga. Kita bahas 2 dulu. Wajib atasnya imsak. Wajib atasnya imsak. Imsak ni apa? Yakni tahankan dirinya daripada segala yang membatalkan puasa pada yang tinggal daripada harinya. Mudah kata imsak ni puasa. Untuk mudah faham. Tapi bukan imsak, bukan puasa sebenarnya, imsak. Tapi untuk mudah faham, imsak tu masuk puasa. Jadi kalau katakanlah dia buka puasa, dia membatalkan puasa dia pukul 12 tengah hari, maka dia wajib puasa. Imsak tu tukar jadi puasa, maka dia wajib puasa. Seseorang yang buka puasa pukul 12 tengah hari dengan sengaja batalkan puasa dia, maka dia wajib puasa. Tak boleh makan, tapi puasa tak sah. Ramai orang faham, apabila dia membatalkan puasa dia, maka dia boleh makan, tapi puasa batal. Salah besar, bukan salah kecil. Saya ulang balik. Sesiapa yang membatalkan puasanya sebelum maghrib lah, membatalkan puasanya, maka dia wajib puasa. Iaitu dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh, wajib puasa. Habis tu kan dia dah makan, maka batal puasa. Memang batal puasa, tapi dia wajib puasa. Tak boleh makan sampai maghrib. Istilah kitab dia panggil wajib imsak. Kita panggil wajib puasa. Wajib puasa apa? Dia dah batal puasa. Ya, sebab dia batal puasa tu lah wajib puasa. Jadi bagi orang yang membatalkan puasanya, katalah pukul 12 tengah hari,
Dia pun minum, gok. Maka puasanya telah batal. Dan dia wajib puasa. Bila dia membatalkan puasa, minum air tu berdosa lah. Batal puasa dan berdosa. Kemudian lepas dah tu, maka dia wajib puasa kan? Dia pun ambil nasi, makan, berdosa. Tengah dia makan nasi, kunyah, telan. Maka 2 kali berdosa. Lepas dia telan, maka memang puasa dah batal kan? Dah batal lah tadi lagi, masih minum air. Okey? Dia wajib puasa. Dia ambil yang suapan yang kedua. Berdosa lagi. Sebab dia wajib puasa. Makan, nyok-nyok, telan, berdosa, 3 dah. Lepas tu macam mana? Dia wajib puasa. Dia ambil lagi, berdosa, minum, berdosa. Selagi dia membatalkan puasa dia berdosa. Yang orang silap faham, bila dah batal puasa, dah berdosa dan puasa dah batal, boleh makan. Mana dia boleh makan? Wajib puasa. Jadi tak guna sebenarnya batalkan puasa. Kalau batalkan puasa, dosa satu aja, lainlah. Ni batal puasa, dosa satu, lepas tu tak boleh makan. Kalau makan berdosa. Kalau minum berdosa. Lepas tu makan lagi, suap berdosa. Oh, haus, tambah air, minum gok-gok, berdosa. Sama macam? Sama macam puasa sepanjang hari. Tapi dia tak puasa sebab dah batal. Tapi tak boleh dia kena puasa. Habis kalau puasa tak sah, memang tak sah sebab kau dah batalkan tadi. Kalau dah batal boleh makan, tak boleh. Wajib puasa. Kalau aku puasa bukan sah, memang tak sah. Dia pusing yang itu sampai kiamat. Kalau macam tu, buat apa aku puasa? Sebab apa aku puasa? Wajib puasa. Kalau tidak, berdosa. Nak puasa apa? Aku dah makan tadi, dah batal. Memang dah batal, tapi wajib puasa. Yang batal daripada awal tu macam mana? Okey, yang tak puasa daripada awal ada 2. Satu terlupa niat, satu memang berniat tak nak puasa kan? Ada 2. Dua-dua sama aja. Jika dia berniat memang tak nak puasa, masuk je subuh, dia tak niat lah. Dia berniat tak nak puasa. Dia tak nak puasa. Masuk je subuh, dia wajib puasa. Tapi puasa dia tak sah. Tak boleh. Kalau dia makan, berdosa, dah lah dia berniat tak nak puasa, berdosa lah. Kemudian, dia wajib puasa. Tiba-tiba dia makan, berdosa lagi. Lepas dia makan satu suap, berdosa. Kemudian, sekarang dia perlu buat apa? Wajib puasa. Puasa lagi? Puasa. Dia pun minum air, berdosa lagi. Lepas dah minum air, wajib puasa. Tu maksud dia tu. Tapi orang ingat buka puasa dah batal, okey boleh makan. Mana? Termasuk lupa niat. Dia lupa niat malam tu. Dia biasa niat time sahur. Sekali jam masalah apa, dia lupa niat. Satu keluarga lupa niat untuk puasa malam tu. Lepas tu bangun, ingatkan bangun sahur. Bangun 6.30. Maka puasa dia tak sah sebab dia tak niat. Dan dia wajib puasa. Dia wajib puasa apa? Dia tak niat. Wajib puasa. Kalau puasa sah, tak puasa. Sebab tak niat. Habis tu boleh makan. Haram makan berdosa. Kenapa? Dia wajib puasa. Kalau aku puasa, bukannya sah pun, kena qada. Ya, kena qada. Faham? Istilah kita dia panggil, walaupun dia lupa niat, dia wajib imsak. Tu bahasa isyarat. Wajib imsak dia panggil. Tak boleh makan. Ini tidak. Lupa niat. Lupa tak apa, tak berdosa. Bukan sengaja. Betul? Tak berdosa. Sebab dia bukannya sengaja tak nak niat. Dia terlupa niat. Nak macam mana? Maka, bila macam tu, tak sahlah puasa aku. Bila tak sah puasa aku, bolehlah aku makan. Siapa kata boleh makan? Wajib imsak. Wajib puasa. Habis tak sah. Tak sah cerita lain. Semua orang ingat macam tu. Kalau orang baik sikit, dia niat yang pasal yang terlupa niat tadilah. Dia nak puasa, cuma terlupa niat malam tu. Maka esok tu dia makan. Ada saya dulu duduk rumah sewa dulu. Puasa yang ke-17, 18 dah masa tu. 19, 20 dah. Tiba-tiba tengah-tengah kita relax, pukul 12 tengah hari tu, bau nasi goreng belacan. Bau belacan. Rupanya jiran sebelah. Saya keluar kat belakang. Saya duduk kat dapur, saya keluar kat belakang tu. Tengok keceng. Saya terbang, dia pun buka. Dengan tak malunya. Buka. Semalam lepas tarawih, pakat-pakat tidur, lupa nak niat. Ni isteri aku tak puasa, isteri tak puasa, anak 3 orang semua tak puasa. Ni buat nasi goreng ni kata. Sebab tak puasa, tak niat. Bila tak niat, tak sah puasa. Tak sah puasa boleh makan. Saya tak sebutlah masa tu. Tapi mana boleh? Haram. Ini buat siap buat nampak air syirak lagi nampak tengok. Selasih tak ada selasih saya cakap. Tambah selasih baru sedap. Haram, berdosa. Ni anak beranak semua haram. Sebab dia lupa niat, maka bila dia lupa niat, maka tak sah puasa dia.
Bila tak sah puasa dia, bukan bermakna dia boleh makan. Dia wajib puasa. Walaupun puasa dia tak sah, dia wajib. Ataupun dia wajib imsak. Dia wajib menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Walaupun dia tak puasa. Sokok tak boleh lagi. Katalah dia sokok, tak boleh juga. Habis tu, tak boleh. Apa lagi? Apa sahaja perkara yang membatalkan puasa dia tak boleh buat. Bersetubuh, tak boleh. Memang laki bini kan dah tak niat, tak boleh. Dia tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa, walaupun puasa dia tidak sah. Semua faham gitu. Pelik-pelik lah. Apa dia? Oh, yang tadi, yang nombor 9 tadi kan? Yang nombor 9 tadi. Nombor 9, kedatangan haid atau nifas. Betul juga, kita tak panjang pembat tu tadi. Jika dia sedang berpuasa, dia ada 3 keadaan. Dia sedang berpuasa, tiba-tiba mari haid. Sedang puasa, mari haid. Maknanya sahur tadi sahur lah, tak mari lagi. Pukul 10 pagi, mari haid. Okey. Maka, batal puasa. Adakah boleh makan atau tidak? Boleh makan. Sebab apa? Sebab batal puasa haid tadi syarak benar. Syarak membenarkan. Malah syarak kata tak boleh puasa sebab haid. Yang dia tak niat tadi syarak kata tak iktiraf. Punyalah masa 13 jam ada malam tu boleh lupa niat. Maka tak diiktiraf yang dia lupa tadi. Macam tu juga kalau orang yang buka puasa dengan sengaja pun tak iktiraf juga. Maka dia wajib puasa walaupun puasa dia tak sah. Tapi kalau haid dia bukan minta. Maka dia boleh makan. Okey. Dia boleh makan. Kalau dia tak makan, apa hukum dia? Yang datang haid tadi. Tengah puasa datang haid. Dia boleh makan. Kalau tak makan, tak apa. Kalau makan, pun tak apa. Adakah dengan dia tak makan tu dapat pahala? Puasa batal lah. Adakah dengan dia tak makan tu dapat pahala? Tak dapat pahala. Dapat lapar je lah. Kalau makan, boleh makan. Tak makan, pun tak apa. Tapi tak dapat pahala. Sebab puasanya telah batal. Okey, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, dia sedang berpuasa. Dia tak puasa sebab haid. Maka masuk subuh tu masih lagi haid. Maka dia tak sahur, tak niat lah, mana boleh. Kan? Tiba-tiba 10 pagi kering. Tu keadaan kedua, kering haid. Bila kering haid, maka untuk sembahyang lah, cerita kering haid. Soalannya, puasa dia sah atau tidak? Pastilah tak sah. Sebab tadi pun dia dah makan dah. Tadi pun subuh pun dia tak niat. Sebab lain pun ada haid. Okey, tak sah memang tak sah. Soalan, boleh makan ke tidak? Boleh. Sebab dia memang tak puasa. Dia baru kering je pukul 10 pagi. Makan? Boleh makan? Boleh makan. Soalan yang kedua, kalau dia tak makan, dapat pahala tak? Dapat. Dia tak makan, dapat pahala. Kalau dia makan, memang dia tak puasa pun. Nampak beza sikit tadi. Dia sedang puasa, tiba-tiba mari haid, puasanya batal. Makan boleh, tak makan pun boleh. Makan pun dapat kenyang, tak makan pun dapat lapar. Tak dapat pahala, tak ada benda. Tak kisah, ikutlah. Kalau dia sedang haid, tiba-tiba kering, tengah-tengah puasa, tengah-tengah Ramadan, kering, memang dia tak puasa pun. Sebab ketika subuh tadi dia haid. Jika dia tak makan, dapat pahala. Tapi dia tak puasa pun, mana puasa? Dia tak niat, tak apa. Tak makan, dapat pahala. Kalau makan, memang dia tak puasa pun, makanlah, tak dapat apa-apa. Dapat kenyang gitu. Nampak beza dia. Okey, itu haid. Yang satu lagi, ketika dia haid, masih lagi haid sepenuh hari. Maksudnya haid hari kedua, ketiga kan penuh kan? Yang itu tak kira makan ke tak makan ikutmu. Macam tu lah. Sebab dia kata, subuh tu memang dah ada haid. Dan haid ada terus sampai maghrib. Adakah dia boleh makan waktu tu? Yang tadi berhenti, yang tadi baru keluar kan siang, ini tak ada. Penuh waktu siang, penuh dengan haid. Maka macam mana? Tak kisah. Makan ke tak makan ke ikutlah. Suka hati. Sebab dia sedang haid. Okay. Lupa nak sebut pasal tu. Tadi saya nak sebut namanya, teringat tapi lupa. Okay. Dan terakhir, demikian orang yang nyata baginya sabit Ramadan di dalam tengah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Dia panggil hari Syak. Macam mana? Ini cerita dululah. Sekarang boleh tengok TV. Tunggu pakcik yang buat pengumuman tu kan. Pakcik yang selalu kan. Kita tengok dia hari ni pakai baju apa tahun ni. Warna apa. Pakcik tu. Raya pun pakcik tu. Puasa pun pakcik tu juga.
pemegang mohon besar raja-raja kan. Itu sekarang, ni cerita dulu lah. Ataupun mungkin kita masuk hutan ke, ataupun tempat yang tak ada, ataupun dekat mana-mana lah. Yang penting kita tak tahu hari tu hari apa. Yang kita tahu hari ni 29 Syaban. Lepas 29 Syaban, dia boleh jadi 30 Syaban. Dia juga boleh jadi 1 Ramadan. Kalau tengok nampak anak bulan, maknanya esok tu 1 Ramadan tak adalah 30 Syaban. Kalau tak ada anak bulan, esok tu 30 Syaban masih lagi boleh makan, lusa baru 1 Ramadan kan? Dia tak adalah, tak ada TV ni lah. Sebab tu saya kata sekarang tak berlaku lah kes ni. Ini cerita dulu lah. Akhir sekali, hari ni berapa hari bulan lah? Tengok anak bulan, mana boleh tengok dengan mata? Macam mana ni? Dah tak nampak, 30 Syaban lah. Okay. Dia pun, malam tu lah, malam tu 30 Syaban lah. Esok tu tak sahur lah, 30 Syaban. Sebab tak nampak, tak ada orang bagi tahu, tak ada apa semua. Dan tak ada maklumat. Akhir sekali esok pun tak rasa. Tengah-tengah hari tu baru orang mari. Duduk tengah dalam pedalaman ke apa, orang mari. Woi, hari ni 1 Ramadan lah. 1 Ramadan. Dan jajang. Dia tak puasa. Sebab dia ingat 30 Syaban. Sebab dia mana nampak, dia tak ada maklumat. Jadi macam mana? Wajib imsak juga. Maksudnya haram makan. Bila dia tahu je, oh hari ni 1 Ramadan, tak boleh makan, haram. Dia wajib puasa. Tapi puasa dia sah ke tidak? Mana sah, dia tak niat. Dia ingat 30 Syaban. Dia panggil hari syak. Tiga keadaan. Buka puasa dengan sengaja, terlupa niat malamnya, dan hari syak tadi. Tiga ni, walaupun puasanya tidak sah, tetap juga tak boleh makan sampai maghrib. Makan berdosa, makan berdosa, makan berdosa, makan minum air berdosa sampai maghrib. Wallahu a'lam. Macam mana? Boleh juga kalau nak guna istilah tu, boleh lah. Istilah menghormati bulan Ramadan. Istilah macam tu kan. Boleh lah nak guna istilah tu. Tak ada masalah. Guna je istilah. Yang penting, tak boleh makan. 3 keadaan tadi. Habis. Kita masuk akan datang. Fasaq, tiada batal puasa pula. Tiada batal. Yang tadi batal. Yang ni tak batal pula. Perkara yang tidak membatalkan puasa. Muka surat 83 akan datang. Tangguh dulu. Sen tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.